Sebab dalam banyak-banyak tu kan, saya tak ingat nombor berapa. Ada seorang jutawan ni, saya selalu ingatkan untuk kita tengok. Dia kaya, banyak. Dia sebenarnya di antara, kalau tak silap saya, nombor 8 ataupun nombor 12. Cuma satu je masalah dia. Dia tak boleh makan apa-apa makanan, melainkan makanan tu hanya daripada sumber gandum. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak jadi orang kaya, tapi tuan-tuan boleh makan gandum. Tuan-tuan nak sekarang tu tuan-tuan tak jadi orang kaya tu. Tak ada orang waras fikir nak makan gandum semua hidup. Dia tak boleh, dia ada satu penyakit, dia mesti makan daripada sumber gandum. Apa yang sedapnya gandum? Betul lah, sekali-sekala bubur gandum sedap lah. Kalau budak hari-hari tuan-tuan, tuan-tuan makan roti gandum tengoklah. Sekali boleh lagi. Pagi buah tu, tengah hari buah tu, malam buah tu, sehari je. Esok pening tuan-tuan. Ceritanya tuan-tuan, kita nampak kekayaan, tapi ada satu benda yang lebih mutlak daripada itu Allah Ta'ala tak bagi. Baik, kita tak kaya mana? Ada nasi saja pun habis. Ada lauk, 2 pinggan. Kadang-kadang tak ada lauk pun 3 pinggan dia bagi. Bagi dia apa benda? Tolak besi yang kayu. Lain, habis. Boleh Allah Ta'ala bagi selera, boleh makan. Allahu Akbar. Nampak? Tukarannya gitu je. Jadi dunia ni dikabur kita tak nampak hak yang kita ada ni. Nampak hak nu lebih. Tu sebab Nabi kata dalam apabila nak didik diri ni nak bersyukur, kita kena pandang hak bawah daripada kita. Jangan tengok atas. Kamu tengok atas, selama mana pun kamu tidak akan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi kata nak didik diri ni sampai ujung sekali kamu nak tahu bersyukur tak bersyukur kamu, lah hari pergi kubur. Kamu akan tahu nikmat yang ada pada kamu betapa besar berbanding dengan yang duduk dalam. Betul? Pergi kubur habis cerita kan? Italah paling raja. Italah king. Kalau kita pergi kubur, italah paling king. Masuk king itu apa? Kita ada segala-galanya. Orang hak dalam kubur tu minta nak hidup balik. Kita ada satu nikmat yang besar hidup. Yang kita lupa bahawa nikmat hidup itu adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang boleh merubah segala-galanya berbanding dengan mereka yang ada di dalam Allah. Ini tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, ini benda-benda yang kita kena sentiasa muhasabah. Sebab nak kena balance kan. Kalau kita tak balance kan benda ni, maka selama itulah kita akan terkejar-kejar dunia. Dan dunia ni memang sifat dia lagi dia kejar lagi-lagi. Sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hadis kursi, kata Allah Ta'ala, wahai dunia, jadikan dirimu khadam kepada orang yang menghadamkan dirinya kepadaku. Allah Ta'ala perintah dunia, wahai dunia, jadikanlah dirimu tu khadam kepada orang yang menghadapkan dirinya kepadaku, yang Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala bagi tahu kat dunia, mana-mana hamba aku yang mengabdikan, menghadapkan diri dia kepadaku, yang Allah Ta'ala, engkau jadikan diri engkau khadam. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai dunia, jadikan dirimu tuan kepada orang yang menghadapkan dirinya kepada kamu. Allah Ta'ala begitu ke dunia, siapa-siapa yang hadapkan diri dia untuk kamu, wahai dunia, engkau jadikan dia hadap kepada kamu. Engkau jadikan dirimu tuan dan bagikan mereka itu jadi hadap. Jadi maknanya nak bagi faham, nak dunia, cari Allah Ta'ala. Tuhan bagi dunia ikut kita. Tapi kalau kita berpaling daripada Allah Ta'ala, kita ke dunia, maka kita akan binasa. Itu sebab kata buku saya Al-Marhum Syekh Mu'tar radhiyallahu anhu, ibarah dalam kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ibarat kita menghadap cahaya. Betul? Kita nak menghadap Allah Ta'ala ni ibarat macam kita menghadap cahaya. Bila kita menghadap cahaya, apa yang ada di depan? Tak ada apa. Yang belakang ada. Betul? Apa yang belakang kita bila kita menghadap cahaya? Bayang. Bila kita menghadap cahaya, bayang belakang kita. Bayang itu adalah dunia. Jadi dunia akan ikut kita, kita akan selamat. Tapi kalau kita berpaling daripada Allah Ta'ala, ataupun kita berpaling daripada cahaya, apa ada depan kita? Bayang-bayang mendepani kita. Bayang-bayang itu dunia, kita ikut dunia, kita akan binasa. Jadi maknanya bila kita hadap Allah Ta'ala, ibarat kita menghadap cahaya, maka di belakang kita bayang. Maka bayang-bayang itu adalah dunia. Maka bayang itu akan ikut kita, kita selamat. Tapi kalau kita berpaling daripada Allah Ta'ala, kita berpaling daripada cahaya, bayang-bayang ada di depan, maka bayang-bayang itu adalah dunia. Dan apabila kita ikut dunia, maka kita akan binasa. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, insyaAllah nanti kita akan sambung pada perbincangan yang akan datang. Moga-moga sedikit perbincangan kita pada malam ini mampu untuk menerima manfaat bersama, yang paling penting mampu untuk menggerakkan jiwa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita berada di dalam bulan awal Rejab, bagaimana Nabi ajarkan kepada kita masuk saja Rejab, Nabi mengingatkan kepada kita satu doa yang semua orang dah hafal, semua kita nak pulang kaji ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita doa makan kan, babai. Jadi Allahumma barik lana fi ma, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ni pendek dia, tak boleh hafal sikit-sikit. Nanti kalau tak boleh bahasa Melayu pun boleh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, berkati kami pada bulan Rajab, berkati kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan Ramadan. Nabi yang ajar kita ni tuan-tuan, 2 bulan lagi nak masuk Ramadan, get ready. Bukan satu Ramadan baru sedar. Suruh sedia ni 2 bulan lagi nak puasa ni, apa persiapan nak buat. Yang penting nak doa ke Tuhan, moga-moga wahai Tuhan, panjang kalau umur kami ni ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Sebab Nabi guna keberkatan 2 bulan. Rejab ada peristiwa-peristiwa yang tertentu, ada keistimewaan yang tertentu. Sya'ban ada kemuliaan-kemuliaan yang tertentu. Maka kata Nabi, wahai Tuhan, berkati kami pada bulan Rejab, berkati kami bulan Sya'ban. Ada matlamat yang tak, itu apa? Wa ballighni Ramadan, dan sampaikanlah kami bertemu dengan Ramadan. Matlamat kita nak ke Ramadan tu pasal apa? Sebab Ramadan itulah tuan-tuan satu bank pahala yang boleh menampung kembali lubang-lubang kelalaian dan kealpaan kita dulu. Tak ada bulan yang boleh tampung melainkan Ramadan. Maka kerana itu kita minta sungguh-sungguh ke Tuhan, pada tangan ya Allah, kalau tak boleh banyak kali pun ya Allah, biarlah izinkanlah aku dapat bertemu dengan Ramadan kali ini. Kalau boleh banyak kali, dah banyak. Tapi kalau tak boleh, wahai Tuhan, izinkan untuk kami bertemu dengan Ramadan ni. Pasal apa? Ni bulan ni. Bukan kata bulan dalam Ramadan ada satu malam yang amalnya, pahalanya 83 tahun. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayang, dalam bulan Ramadan ni, jangan kata sebulan, satu hari, satu malam, nilai ibadah dia 83 tahun, 1000 bulan. Mana nak cari bulan lain? Tak carilah, tak jumpa dah. Itu sebab kita tak sangat situ. Kita hidup pun belum tentu 83 tahun. Saya yang bercakap ada 83 ni. Kecil ada 83 je. Pakcik pun baru 70. Pahala ni 83 tahun. Allahu Akbar. Jadi kita mengharapkan sungguh-sungguh Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan. Moga-moga saat apabila Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan kali ini, insyaAllah kita akan gunakan sebaik mungkin, sebaik mungkin dengan ada persediaan untuk masuk Ramadan, nak tingkatkan ibadah, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mari sama-sama kita memperbanyakkan istighfar, Allah astaghfirullahalazim paling ringkas, dan memperbanyakkan selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tuan rahmat Allah. Sebelum saya berhenti, ada beberapa soalan. Macam saya ada dua lah. Satu, macam anak isteri kita tu kita masuk dalam cinta dunia. Yang kedua, macam tadi saya cakap tentang kita sembahyang pada Allah kan. Kalau kita sembahyang tu kita tak ingat pula nak pandang ada pula itu terhijab ibadah kita. Sama adakah anak dan isteri itu adalah dunia? Ya, sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sesungguhnya innal mal wal banuna fitnah. Allah sebut sesungguhnya anak dan harta kamu itu adalah fitnah. Fitnah itu dengan makna ujian. Allah Ta'ala beri pada kita isteri, beri kita anak. Itu benda yang Allah Ta'ala uji. Macam mana kita boleh jaga dia? Amanah yang Allah Ta'ala bagi. Betul yang kita jaga, besar pahala. Salah kita jaga, kita akan tanggung. Sebab kita yang memimpin mereka. Okay? Jadi makanya itu tanggungjawab tu tanggungjawab suami. Sebab besarnya tanggungjawab kita. Dekat situ pun proses juga. Kita nak didik, sabar dalam mendidik isteri, sabar dalam mendidik anak. Itu kena bab lain pula cerita kan. Bukan kata sekali dah kesabaran tu dari pahala sabar. Ada orang kita baru elok, udah bini kita macam jahat buat. Allah Ta'ala uji sejauh mana kita sabar.
Yang mana kita boleh didik dia, Tuhan bagi pahala sabar. Jadi kat situ Tuhan ujian anak-anak. Kita isteri, kita suami bagus, isteri bagus, anak pula dah buat hai macam-macam hai. Seminggu sekali cikgu terikut ujian sabar tuan-tuan. Kat situ ujian. Kemudian daripada sudut kita semayang tapi kita mengharapkan pahala, ini dah ada dalam bab ikhlas. Adakah orang kata itu terlari daripada ikhlas kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti kita kena tengok dalam bab itu. Cuma ringkas saja kata para ulama, apabila kita ibadah, kita mengharapkan pahala, dia masih dalam kategori ikhlas, tetapi dia bukanlah ikhlas yang paling tinggi. Dia duduk ikhlas yang paling rendah, tapi ikhlas jadi. Tak boleh lah kata saya ni ibadah sebab nak syurga. Orang kata kamu tak ikhlas ni sebab kamu nak syurga. Tak, ulama sebut dia dalam kategori ikhlas. Sebab ikhlas ni bukan satu peringkat. Ikhlas ni ada beberapa peringkat. Okay, jadi peringkat permulaan kita, itulah salah satu cara yang boleh tolak untuk kita buat ibadah. Tak apalah, gunalah tongkat tu sementara. Tapi dalam masa yang sama, kita belajar lagi sehingga kita dapat capai tahap ikhlas. Dah bila boleh berjalan, apa guna tongkat? Buanglah tongkat. Sekarang ni cerita dia pasal kita tak kuat. Kadang rajin, kadang malas. Malas tu banyak, kadang rajin tu jadi masalah. Biasalah kita kadang rajin, kadang malas. Kadang rajin tapi malas tu banyak daripada rajin. Jadi bila dia dengar benda-benda amalan-amalan ni, teringin nak buat. Tuan cerita macam ni dapat pahala. Ni buat ni pahala ni, dapat pahala. Maksudnya nak buat lah. Kekuatan nak buat tu ada. Ulama kata dia ikhlas. Masih dalam kategori ikhlas. Jadi tak salah. Tapi bukan selama-lamanya. Dalam masa dia kena usaha juga. Macam mana nak didik diri ni buat ibadah, bukan pasal lain melainkan kerana Allah Ta'ala. Itu sebab lain lah. Tingkatkan keilmuan dia, kefahaman dia, sehingga dia dapat tahap ikhlas yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Allah Ta'ala. Jadi kita tanggung bagi kita. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنورك شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الدعاة والمجاهدين. اللهم احفظ بلادنا من الغلاء والوباء والبلاء ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. وبلغنا رمضان يا الله. وبلغنا رمضان يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu datang daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.